Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Hari ini saya nak tunjukkan dekat korang cara-cara macam mana nak buat color grading dalam aplikasi Snapseed. Sebelum ni saya dah buat video macam mana nak buat color grading, tapi saya gunakan Adobe Lightroom Mobile dalam video tu. So kalau korang nak tengok video macam mana nak buat color grading menggunakan Adobe Lightroom Mobile, korang boleh tengoklah video yang saya buat sebelum ni. Saya akan linkkan dekat atas sebelah sini ataupun dekat dalam description di bawah. So basically hari ni apa yang saya nak tunjukkan dekat korang adalah cara-cara macam mana kita nak buat color grading dalam aplikasi Snapseed, walaupun aplikasi Snapseed ni dia tidak mempunyai tools yang khas untuk kita buat color grading. So disebabkan Snapseed ni dia tidak mempunyai tool yang spesifik yang khas untuk kita buat color grade macam Lightroom yang color wheel punya tool tu kan, kita kena cari tool lain lah untuk kita gunakan sebagai pengganti untuk kita buat color grading dalam Snapseed. Dan tools yang kita akan gunakan sebagai pengganti adalah Curve Tool. Yes, Curve Tool. Kita akan gunakan Curve Tool untuk kita buat color grading dalam aplikasi Snapseed. Curve Tool ni bukan saja kita gunakan untuk kita adjust exposure ataupun kontras pada gambar kita. Saya dah ada buat video sebelum ni di mana saya tunjukkan cara-cara macam mana kita nak buat basic adjustment dari segi exposure dan juga kontras menggunakan Curve Tool. So kalau korang nak belajar macam mana nak buat basic adjustment tu, korang boleh tengoklah video tu dekat channel saya. Okay, so selain basic adjustment macam exposure dan juga dari segi kontras menggunakan Curve Tool, kita juga boleh gunakan Curve Tool ni untuk kita buat color grading ataupun color toning. Dua-dua tu sama je. Color grading ni term yang yang paling latest lah. Sebelum term color grading ni, fotografer gunakan term color toning. Okay, color grading ni dia lebih digunakan dalam bidang video lah, bidang filem. Kalau dalam bidang fotografi ni dulunya selalu disebut dengan color toning, tapi dua-dua ni benda yang sama je sebenarnya. Sebelum wujudnya tool color grade yang ada dalam Lightroom versi yang latest sekarang ni, kebanyakan fotografer menggunakan tool curve dan juga tool yang lain-lain untuk membuat proses color grading pada gambar diorang. So teknik color grading menggunakan curve tool dan juga tool-tools yang lain yang ada dalam Adobe Photoshop ataupun dalam Lightroom ni bukanlah teknik yang baru, cuma ramai orang tak tahu. Yang fotografer otak-otak yang dah lama yang tahu macam mana nak edit gambar tu mungkin tahulah teknik yang saya akan tunjukkan ni. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan tunjukkanlah dekat korang cara-cara macam mana kita nak buat color grading menggunakan Curve Tool. Pada yang nak belajar sambil tengok video ni, korang bolehlah ambil phone korang tu dan buka app Snapseed, kemudian cari gambar yang korang nak edit tu dan cubalah untuk follow apa yang saya akan tunjukkan dekat korang ni. Saya akan try untuk buat editing ni. Saya akan try untuk tunjukkan dekat korang secara perlahan lah supaya lebih mudah untuk korang faham. Okay, so saya akan tekan butang record dulu. Ni record screen recorder, supaya korang boleh tengok Okay, first kali ni gambar yang saya akan gunakan untuk video ni, dan saya dah pun buat sedikit basic adjustment lah pada gambar ni dari segi dia punya exposure dan juga kontras. Selain daripada tu saya tak ada buat apa-apa. Okay, and then katakanlah gambar ni dah dah cantik, dah puas hati kan. Kalau korang nak buat lebih banyak editing lagi pada gambar korang tu, terpulang. Tapi katakanlah gambar yang saya gunakan ni saya dah berpuas hati lah, dan tinggal step yang terakhir sekali, iaitu step color grading. Sebab saya memang selalu buat step color grading ni dekat penghujung proses editing gambar. Okay, so katakanlah dah settle gambar ni, kita nak buat color grading je, kita boleh pergi dekat tools dan kita akan gunakan curve tool lah macam yang saya cakap tadi. Okay, so dekat curve tool ni, kalau kita pergi dekat bawah tu ada lambang ada simbol mata tu kan. Okay, sebelah kiri dia tu ada satu simbol yang bulat macam entah nama benda tu. Okay, korang boleh tekan simbol tu, dan dekat sini kita ada beberapa pilihan lah. Normally kita akan gunakan yang RGB tu. Okay, so yang sekarang ni dekat skrin sekarang ni adalah yang RGB. Apa yang dia buat, dia akan mengubah semua nilai luminance pada kesetiap 3 channel warna yang ada pada gambar kita. Okay, iaitu channel merah, channel hijau dan juga channel biru. So kalau kita gerakkan kita punya curve ni, dia akan gerakkan lah macam saya cakap tadi ke semua channel warna yang ada. Okay, so apa yang kita boleh buat kat sini sebenarnya, kita boleh select salah satu daripada color yang ada dekat sini. Okay, abaikan yang luminous sebelah kanan sekali tu. Kita pergi dulu kat color yang pertama,
iaitu kita punya warna warna merah. Right. So kalau kita gerakkan curve ni ke sebelah atas, sebelah kiri, ataupun mana-mana sebelah atas lah. Okay. Dia akan memperkenalkan warna merah pada gambar kita. Dan sekiranya kita buat yang sebaliknya, kita gerakkan ke arah bawah, dia akan memperkenalkan warna yang ke arah macam hijau biru, cyan, warna cyan. So basically dekat sini dia bagi tahu kita lah yang warna merah tu dia punya warna yang sebaliknya, warna yang berlawanan dengan warna merah adalah warna cyan. So kalau kita pergi dekat channel merah, kalau kita boost dekat atas, dia akan jadi warna merah. Sekiranya kita turunkan ke sebelah bawah, dia akan jadi warna yang berlawanan dengan warna merah, iaitu warna cyan. Okay, itu basic dia dulu. Kita pergi dekat warna hijau pula. So dekat warna hijau ni, kalau kita gerakkan ke atas, dia akan jadi warna hijau lah. Dan sekiranya kita gerakkan di ke arah bawah, dia akan jadi warna magenta. So dia macam berlawanan lah. Kalau korang yang menggunakan Lightroom tu, korang mungkin tahulah bila korang tengok color wheel tu kan, sekiranya korang pergi dekat certain warna, korang cari warna sebaliknya ni, inilah apa yang dia lakukan. Okay. So kalau korang pergi dekat color wheel tu, korang pergi dekat color hijau, so arah yang berlawanan dengan color hijau ni warna magenta lah kalau tak silap saya. Okay. Alright, itu color hijau. Kalau kita pergi dekat warna biru pula, kita increase warna biru. Kalau kita increase ke atas, dia akan jadi warna biru. Kalau kita gerakkan kat sebelah bawah, kita decrease curve ni, dia akan jadi warna kuning. So warna yang bertentangan dengan warna biru adalah warna kuning. Alright, dekat sinilah di mana kita boleh buat kita punya color grading dengan kita gerakkanlah curve kita ni. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita boleh tambah satu warna, ataupun kita boleh tambah dua warna. Tadi saya gerakkan merah kan. So kalau saya gerakkan kuning, merah campur dengan warna kuning, dia akan jadi macam warna oranye macam tu. So kita boleh combine juga warna-warna yang ada dekat curve tu ni. Okay, tu salah satu option lah. Ataupun kita boleh buat satu warna pada satu masa. Okay, katakanlah saya nak lebih kontrol kan. So saya nak increase warna merah dulu, lepas tu saya tekan right, kemudian saya boleh pergi dekat tools lagi, saya boleh create lagi satu curve, dan saya akan gunakan warna biru, channel warna biru pula. Saya akan gerakkan ke bawah, nak dapatkan warna kuning tu, nak dapatkan warna yang lebih ke arah orange, saya akan tekan right pula. So kita boleh buat step by step juga sekiranya kita nak dapatkan kontrol yang lebih. Okay, so bila kita pergi kat edit ni, kita boleh tengok lah, yang ni yang kita tambah warna kuning tadi. Okay, so kalau saya remove yang atas kali tu, kita ada warna merah saja. So kalau saya remove warna merah tu, kita tak ada apa-apalah. Okay, so saya akan delete dua layer ni dulu, dan kita akan restart balik. Tu salah satu option lah untuk korang cubalah kan. Tapi untuk demo ni, saya hanya akan gunakan satu curve layer ataupun satu curve adjustment layer lah kita panggil. Okay, so dekat gambar ni sebenarnya saya dah try dah tadi edit gambar ni, dan saya dapatlah hasil yang saya agak puas hati. Okay, first kali saya akan pergi dekat warna merah dulu. Saya akan cuba dapatkan style color grade yang lebih kurang lah macam apa yang saya buat dalam video sebelum ni. Okay, untuk dapatkan style yang dramatik, yang agak moody sikit lah, yang dark theme sikit. Okay, so kat sini saya akan letak satu titik dulu di tengah-tengah dekat bahagian midtone, supaya apa yang saya nak buat dekat curve ni, dia tak bagi kesan pada bahagian midtone dalam gambar saya ni, sebab saya nak fokus pada bahagian shadow dulu. Okay, so saya nak decrease yang titik sebelah kiri bawah sekali tu kan, yang black level tu, saya nak gerakkan dia ke sebelah kanan untuk jadikan warna pada bahagian shadow gambar saya ni lebih ke arah cyan. Okay, lebih kurang macam tu. Dan saya ada tambah satu titik lagi di bahagian highlight, sebab dia kalau saya tak bubuh titik ni, dia agak naik ke atas sikit lah. Okay, so saya letak satu titik dekat highlight ni supaya dia tak bagi kesan lah pada bahagian highlight gambar kita. Okay, so kita nak restrictkan kita punya color tu pada bahagian shadow saja. Okay, so kita akan gerakkan situ, ikut taste masing-masing. Buat masa ni saya akan letakkan dekat situ saja. Alright, sekarang ni apa yang saya boleh buat adalah saya boleh increasekan nilai midtone saya ke atas sikit, sebab tadi kita tambah nilai cyan dekat shadow kita tu kan. So kadang-kadang dia akan
bagi juga sedikit efek warna yang kita letak kat shadow tu pada bahagian yang kita tak nak dia bagi kesan lah. So dalam kes gambar ni dia agak memberi kesan kat bahagian midtone. Dia membuatkan midtone pada gambar ni lebih macam sejuk sikit lah, sebab kita introduce warna apa tadi, warna cyan tadi kan. So kita boleh increase lah bahagian midtone tadi tu untuk kita recover balik warna swarm pada daun-daun tu. Dan dekat bahagian highlight ni, sebab gambar ni dekat highlight dia tu tak banyak sangat, sebab gambar ni pun dia agak gelap kan, kita boleh increase sikit lah untuk dapatkan efek pada bahagian highlight. Dan ada sedikit lah highlight yang betul-betul terang dekat gambar ni, dekat certain daun tu kan, kita boleh lah introduce sikit warna merah ataupun warna biru, warna cyan, mengikut taste masing-masing lah. Okay, so itu satu cara yang kita boleh buat. Satu cara lagi macam mana kita nak introduce balik warna merah pada dalam gambar kita dekat bahagian midtone tu, kita boleh tekan right dulu pada adjustment yang kita buat ni. So kita boleh tengok lah dia dah tambah warna cyan pada gambar kita kan, tapi dekat bahagian midtone tu warna merah tu macam tenggelam sikit, macam dah pudar sikit lah sebab kita introduce warna warna cyan tadi kan. So kita boleh increase balik warna merah pada daun-daun tu, dan kita boleh gunakan curve tool sekali lagi. So kita asingkan kita punya adjustment. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita letak satu titik di bahagian midtone dan letak satu titik di bahagian shadow, supaya dia tak bagi kesan dekat bahagian shadow yang kita dah tambah cyan tadi, dan juga dekat bahagian black level gambar kita tadi. Okay, so sekarang kita boleh gerakkan titik pada bahagian midtone tu ke arah atas untuk introduce balik warna merah-merah dekat warna daun. Okay, alright, kita boleh tengok balik apa yang kita buat tadi tu. Okay, ini adalah yang kita buat color grade dekat bahagian shadow kita saja. Kita tambah color dekat bahagian shadow. Kemudian ini apa yang kita tambah dekat bahagian midtone tu balik. So ini adalah gambar sebelum dan selepas kita buat color grading. Okay, mungkin apa yang saya buat ni agak keterlaluan lah, sebab nak tunjuk demo dekat korang kan, supaya nampak lebih jelas. Okay, untuk color grading ni sampai situ je lah apa yang saya nak tunjukkan dekat korang. Tapi untuk gambar ni mungkin saya nak tambah lagi satu benda yang saya nak buat. Saya nak gunakan toner contrast. High tone buang bagi 0, medium tone buang bagi 0, dan low tone ni kita buang bagi 0 dulu, kemudian kita increase sikit-sikit perlahan-lahan sampai kita nampak efek dia tu, supaya kita tak tambah terlalu banyak efek dia. Yang color contrast ni dia membuatkan gambar tu jadi lebih contrast dan sharp pada certain bahagian lah. So kita boleh pilih lah dekat bahagian mana kita nak dia tambah contrast tu kan, dekat high tone, medium tone ataupun low tone. Okay, so disebabkan gambar ni banyak low tone, sebab gambar ni agak gelap, so kita hanya fokus dekat situ lah. Dekat bahagian high tone dan middle tone tu saya tinggalkan dekat kosong sahaja. Alright, okay, ini adalah gambar sebelum. Agak flat, agak bosan lah untuk tengok kan. Dan ini adalah gambar yang selepas kita buat basic adjustment dan juga color grading dengan menggunakan Snapseed sahaja. Okay, so gambar ni jadi lebih kontras, lebih macam garang, lepas tu macam seram sikit kan. Dia ada tema-tema tema dark theme, tema gelap, dia macam spooky sikit lah. Okay, so selepas sebelum, bagi saya ok lah apa yang saya buat ni, cuma mungkin agak terlalu banyak editing lah. Tapi disebabkan nak tunjukkan dekat korang kan, lebih bagus saya buat over sikit supaya lebih nampak lah dekat mata korang. Alright, tu je lah macam mana cara-cara kita nak buat color grading menggunakan curve tool dalam Snapseed. Sampai kat sini je lah video untuk hari ni, dan saya harap apa yang saya tunjukkan dekat korang tadi tu korang boleh faham dengan mudah lah. Alright guys, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, dan juga jangan lupa tinggalkan komen korang dekat ruangan komen di bawah sekiranya korang suka konten yang saya buat ni. Sampai sini saja untuk video kali ni, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.